Okey, anda sudah bersedia pembelajaran kita pada hari ini. Kami keluarkan buku tata bangsa anda. Kita akan lihat peribahasa. Ya. Pada pagi ini kita akan tengok peribahasa. Baik, sebelum kita akan melakukan pembelajaran kita dengan lebih lanjut, mari saya nak ajak anda mendengar nyanyian. Kita dengar nyanyian dahulu ya. Nyanyian tentang peribahasa. Lagu peribahasa. Sekejap. Line in. Pernah dengar tak? Pernah tengok? Okey, mari kita tengok bersama. Jikalau ambil hati kita rasa kecewa, jikalau anak mas sayang sangat anaknya, jikalau baik budi mulia peranainya, jika berat sebelah tidak ambil namanya, jikalau besar hati kita berasa bangga, jikalau warnanya kita bawa hadiah, jikalau campur tangan campur dalam urusan. Mari kita menyanyi peribahasa dan menyambutkan susah. Okey, baik. Itu saja ya. Okey, nyanyian. Jadi sebelum kita mulakan bahasa kita. Okey, baik, kita akan lihat keluarkan buku latihan anda, ala-ala tulis anda. Kita akan tengok bersama. Okey, dan saya harap anda boleh mencatat sesuatu ya pembelajaran kita untuk pagi ini ya. Peribahasa. Okey, baik. Apakah yang dimaksud dengan peribahasa? Ya. Peribahasa maksud satu hal yang disampaikan melalui bahasa. Okey, ianya digunakan untuk membuat kiasan atau melambangkan sesuatu dalam kehidupan. Ya. Kemudian sumber ini diambil daripada pengalaman hidup masyarakat dahulu kala. Okey, terdapat juga peribahasa yang diambil daripada ungkapan kitab-kitab lama. Okey, jadi ini adalah maksud dengan beberapa peribahasa. Ia terbagi pada 5 jenis peribahasa ini ya. 5 jenis peribahasa. Kita akan lihat satu persatu ya. Yang pertama ialah kesimpulan bahasa. Yang kedua, perumpamaan. Okay. Kemudian yang ketiga, pepatah. Okay, bidalah. Dan yang terakhir adalah kata-kata hikmah. Okey, salin dulu. Baik, kita akan teruskan pembelajaran kita untuk slide seterusnya. Kita lihat satu persatu iaitu simpulan bahasa. Apa yang dimaksudkan dengan simpulan bahasa? Okey, simpulan bahasa bermaksud rangkai kata yang tersimpul dalam susunan yang khas. Okey, kemudian mempunyai maksud yang khusus. Okey, seterusnya adalah simpulan bahasa ini disimpulkan dalam 2 perkataan sahaja biasanya. Okey, ini adalah antara contoh simpulan bahasa. Okey, ada hati. Itu mempunyai sesuatu kemahuan. Kaki bangku, orang yang tidak pandai bermain bola sepak. Anak emas, anak kesayangan. Okey. Okey, dah catat? Bagus. Baik, seterusnya kita akan melihat perumpamaan. Okey, apa itu perumpamaan? Merupakan frasa. Okey, klausa atau ayat yang menggunakan kata banding untuk membandingkan dengan yang lain. Okey, kata banding yang digunakan
ibarat, bagai, seperti, umpama. Okey, ini adalah antara contoh perumpamaan. Seperti isi dengan kuku. Bermaksud persahabatan yang sangat erat. Bagai awal dengan tebing, sikap saling membantu antara satu sama lain. Bagai telur di hujung tanduk, kedudukan yang tidak selamat. Okey, ini antara contoh perumpamaan. Okey. Baik, kita akan teruskan dengan slide ni ya. Selanjutnya adalah pepatah ya. Kita lihat beberapa perkataan digunakan untuk mengiaskan sesuatu keadaan dalam masyarakat. Jadi bersifat mendalam maksudnya dan mempunyai pengajaran untuk diteladani. Okey, ini adalah antara contoh pepatah. Berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Sekali air bah, sekali pantai berubah. Okey, kemudian maksudnya adalah sesuatu yang berubah mengikut keadaan dan juga masa. Okey, kemudian tak lekang di panas, tak lampau di hujan. Okey, bermaksud ada resam yang tidak berubah walaupun berlaku perubahan keadaan dan sama. Okey. Seterusnya kita akan lihat bidalan ya. Apa yang maksud dengan bidalan? Merupakan perkataan punya pengertian tertentu di sebalik kata itu yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku manusia. Okay, yang kedua adalah biasanya mengandungi kata nasihat. Okay, yang dijadikan pengajaran dan mengandungi unsur pembandingan dengan benda yang lain. Kita lihat contoh ya. Contoh bidalan ada pasang surut. Bermaksud keuntungan dan kekuatan seseorang ada masa meningkat dan ada masa menurun. Ada rumah, ada harga. Barang yang cantik, harga mahal. Okey. Baik berjagung-jagung sementara padi belum masak. Sementara menunggu yang lebih baik, buatlah sesuatu yang mendatangkan faedah. Ini adalah antara contoh bidalan. Okey. Boleh salin sekarang. Okey, bagus. Dan kita akan lihat yang terakhir adalah kata-kata hikmah ya. Kata-kata hikmah ini biasanya kalau kita lihat untuk kamus Dewan Bahasa Pustaka, perkataan orang bijak pandai yang mengandungi pengertian yang tinggi. Okey, dalam keadaan ini contoh perkataan pada bijak pandai ini ya. Dalam keadaan hati ada ketinggian budi. Dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. Okey, bersatu teguh bercerai roboh. Sebagai contoh, kata hikmah ini anda boleh menulisnya di dalam esei ya. Anda boleh jumpa ini contoh ya. Anak ibarat kain putih, ibu bapa lah yang bertanggungjawab mencorakkannya. Jika merah, merahlah coraknya. Jika biru, birulah coraknya. Pencorakan ini amat penting dalam menentukan sanubari anak-anak pada masa hadapan. Ya, amalan membaca merupakan kemahiran yang diajar. Ini tentang amalan membaca. Tapi yang diajar pada anak pada usia 3 atau 4 tahun. Kemahiran ini diberi keutamaan melebihi kemahiran lain seperti melukis, berlari. Okey, lepas tu kamu jumpa lagi ya dekat sini memetik kata sarjana. Jika ingin lihat masa depan sebuah negara, lihatlah generasi muda daripada hari ini. Okey. Jadi ini adalah antara contoh kata hikmah yang anda boleh jumpa semasa anda membuat penulisan. Dan ini penting ya kepada anda. Kalau anda membuat penulisan, ini adalah antara contoh peribahasa yang sudah anda masukkan ya dalam peribahasa, dalam esei atau tata bahasa anda. Okey, baik. Sekarang ini kita akan buat satu aktiviti ya, aktiviti tentang peribahasa. Okey, jadi anda dah tahu maksud tentang peribahasa bukan? Ada apa jenis peribahasa tadi? 5. Ya, ada 5. Winnie, sebutkan satu. Okey, Natasha. Perumpamaan. Jennifer. Pepatah. Dioni. Jurong. Kata-kata hikmah. Baik, tugasan kita pada pagi ini mudah ya, mudah. Saya nak anda tolong lengkapkan dalam bentuk peta, I think itu peta pokok ya. Okey, kita akan buat satu aktiviti peribahasa tadi. Okey, terbagi kepada 2. Saya nak anda pilih mana-mana jenis peribahasa yang anda suka.
Sebagai contoh, saya pilih simpulan bahasa. Contoh saja. Contoh. Yang ini adalah perumpamaan. Okey, kemudian apakah jenis simpulan bahasa yang anda tulis? Ini adalah simpulan bahasa yang anda pilih ya. Okey, ini pula adalah perumpamaan yang anda pilih. Okey, kemudian saya nak anda letak maksud. Buat seperti ini. Okey. Baik. Selepas itu nanti cikgu akan panggil seorang demi seorang ya untuk membuat laporan pembentangan ya. Okey, di meja masing-masing, tidak perlu dalam kumpulan. Okey, sebab kita masih lagi tempoh PKP. Okey, ada siapa-siapa yang tidak ada bawa kertas warna, anda ambil, anda boleh mula sekarang. Kita ada masa 3 minit lagi.
Kita tinggal 1 minit lagi ya. Baik, sudah? Boleh kita mulakan sekarang. Kita nak dengar hasil pembentanan individu. Okey, jadi saya akan pilih beberapa daripada rakan anda ya. Kita akan dengar daripada jurong. Okey, jadi anda kena sebutkan apakah contoh peribahasa yang anda nak sampaikan, kemudian maksud. Okey, suara besar sikit dah. Menghadap. Okey, ke depan. Beri tepukan untuk jurong. Selamat pagi semua. Antara bunga bangsa yang saya mau bentangkan ialah buah hati. Kekasih maksudnya ialah kekasih adalah orang yang disayang. Terima kasih. Satu, okey. Baik, tepukan. Beri tepukan untuk jurong. Okey, jurong, lepas jurong siapa? Okey, saya akan pilih Ingkiat lah. Okey, Bu Ingkiat. Okey, Ingkiat. Okey, beri tepukan untuk Ingkiat. Selain daripada buah hati, ialah tangkai jadi maksudnya ialah orang yang berdekat. Kedekut. Kedekut. Okey, duduk. Okey, beri tepukan untuk Ingkiat. Okey, baik. Kita teruskan dengan kita nak dengar suara lagi. Desmond Habib. Okey. Contoh perumpamaan kepada kaki merah seperti banyak bulan serupu. Maksudnya ialah Tinggi sikit. Pasal tinggi sikit lah. Dia nampak. Maksudnya ialah orang yang pulang ke tempat asalnya. Okey, betul lah perumpamaan daripada Desmond Habib. Kenny. Dengar Kenny pula. Peribahasa yang saya bentangkan pada hari ini adalah perumpamaan. Contoh perumpamaan yang saya bentangkan adalah utama melulu di tepi kata. Maksudnya adalah kehadiran yang tidak mendatangkan apa-apa. Okey, baik. Kita dengar N. N. Selamat pagi semua. Contoh kata-kata hikmah ialah rajin bekerja, mudah mengajar. Artinya ialah jika rajin bekerja akan mendapat hasil yang banyak untuk dibelanjakan. Okey. Kemudian Anastasia. N terakhir, Anastasia. Okey, Anastasia berdiri kat situ saja, Anastasia. Ya, situ saja. Selamat pagi semua. Peribahasa yang akan saya bentangkan adalah dalam bahagian di jalan. Dia buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati. Maksudnya ialah kepentingan budi bahasa dalam kehidupan kita. Okey, beri tepukan untuk kesemua rakan-rakan anda. Okey, baik. Kemudian tadi adalah rakan anda telah menyatakan maksud dari satu peribahasa dan satu maksud. Okey, kita nak dengar bina ayat pula daripada rakan anda. Kita nak dengar jawapan daripada kita nak dengar Veronica. Okey, nyatakan apa peribahasa yang anda sampaikan di depan ini, di depan ini, lepas tu maksud, lepas itu ayat. Okey, contoh ayat digunakan dalam peribahasa. Jenis peribahasa yang saya pilih adalah hidalan. Hidalan yang pertama adalah bertajak baharu hijab.
Veronica, kamu tak? Okey, cakap. Sekolah. Jenis peribahasa yang saya pilih adalah bidalan. Contohnya bertajuk baharu tinjau. Maksud bagi bertajuk baharu tinjau ialah membuat kerja mengikut aturan. Contoh ayat, apabila melakukan sesuatu kerja, kita hendaklah bertajuk baharu tinjau. Dengan cara ini, kerja itu dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna. Jenis peribahasa yang kedua ialah pepatah. Lempar batu sembunyi tangan. Bermaksud membuat sesuatu yang tidak baik kemudian berpura-pura tidak tahu. Ya. Okey, itu bukan untuk Veronica. Kita dengar lagi soalan saja. Christopher. Apa Christopher? Okey, ini tahu. Suara jelas sikit ah, besar sikit. Selamat pagi semua. Peribahasa yang saya akan gunakan hari ini adalah sebelah bahasa. Sebuah bahasa yang saya akan gunakan pagi ini adalah baik. Maksudnya bersikap baik sebenarnya. Orang yang baik hati itu selalu menolong orang yang memerlukan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Selain itu, perumpamaan yang saya akan pegang pada pagi ini ialah seperti anjing dengan kucing. Maksudnya selalu bergantung pada bila-bila masa. Pasangan suami isteri itu seperti anjing dengan kucing kerana mereka bergantung pada setiap hari. Okey, Terima kasih. berikan untuk Christopher. Dan seorang lagi mendengar daripada Hendrik. Selamat pagi, saya ucapkan kepada guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Antara contoh simpulan bahasa yang akan saya gunakan ialah beratulan, yang bermaksud malas. Contoh ayatnya, Hadris merupakan seorang yang beratulan kerana masih menganggur pada umur 28 tahun. Antara contoh perumpamaan maksudlah bagai menatang minyak yang benar, yang bermaksud menjaga sesuatu dengan berhati-hati. Mak Pina menjaga anak-anaknya dengan penuh kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Okey, bukan semua. Okey. Bagus, banyak ya. Mana yang anda dah faham tentang peribahasa yang anda sampaikan. Dan ini yang anda sampaikan pada pagi ini, pembekalan anda. Okey, jadi saya harap harapan cikgu bila anda menulis menulis esei, pastikan anda masukkan berapa pendahuluan ya. Jadi ini sangat penting sebab ini kategori bahasa untuk membantu anda dalam penulisan dan juga bahagian tata bahasa ya. Okey, jadi sebelum kita bersurai, jadi kita akan tengok buka buku latihan anda, buku kerja. Okey, buku kerja pada muka surat 172. Muka surat 172. Okey, sebelum itu ya, sebelum cikgu terlupa, kerja hasil tugasan anda tadi tu tolong hantar kepada cikgu ya, sebab cikgu nak semak ya, hasil tugasan itu nanti jurong tolong kumpulkan dan bagi pada saya. Okey, jadi latihan ke surat 172, sila buat praktis SPM yang ketiga dan praktis SPM yang keempat. Okey, yang ini adalah membentuk dialog. Anda perlu nyatakan peribahasa yang sesuai ya, praktis SPM 3 dan praktis SPM yang keempat. Okey, jadi ini adalah latihan anda di rumah ya. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih semua.